Sebuah landasan kapal terbang akan dibina di Perlis sebagai salah satu pembangkit utama melonjakkan pembangunan negeri. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man, landasan tersebut akan dibina di kawasan pertumbuhan Bahara Cuping sejajar dengan usaha kerajaan negeri menjadikan kawasan tersebut sebagai satu lagi hub pembangunan di negeri ini. Tanpa menyatakannya secara terperinci saiz dan keluasan landasan kapal terbang yang akan dibina, Datuk Seri Azlan berkata projek tersebut bakal memudahkan kedatangan pelabur dari dalam dan luar negara. Beliau berkata demikian pada perhimpunan bulanan kaki tangan perkhidmatan awam negeri dan persekutuan di Kangar. Sempena perhimpunan itu, Datuk Seri Azlan turut melancarkan kempen Kibar Jalur Gemilang peringkat negeri sempena sambutan Hari Kebangsaan 2015. Teks ucapan beliau dibacakan Setiausaha Kerajaan Negeri Romli Naim. Pada majlis itu, jalur gemilang turut diedarkan kepada jabatan-jabatan kerajaan, wakil-wakil rakyat dan badan bukan kerajaan. Beliau menggesa pemilik premis, persendirian maupun kerajaan memastikan premis masing-masing dihiasi dengan jalur gemilang bagi memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Mulai 1 September ini, kampus cawangan Universiti Teknologi Mara UiTM seluruh negara akan diberikan kuasa autonomi pentadbiran, tidak terkecuali kampus UiTM Perlis di Arau. Penganugerahan status autonomi kepada semua kampus cawangan UiTM mulai 1 September ini akan memastikan kemampuan sistem tadbir urus UiTM mentadbir 224,000 pelajar dalam 244 program pengajian menjelang 2020. Naib Chancellor UiTM Profesor Tan Sri Insinyur Sahul Hamid Abu Bakar menyifatkan penganugerahan status autonomi kepada semua kampus UiTM merupakan satu usaha menjadikan institusi keramat itu sebagai universiti terbaik di dunia. Mulai 1 September atas kehendak Menteri dan juga yang berhormat Perdana Menteri, UiTM akan ubah untuk memberi kuasa kepada kampus cawangan supaya mereka boleh bertindak sebagai sebuah universiti yang bersendirian dan diberi kuasa untuk sebagai kuasa autonomi lah. Dan tujuan dia adalah UiTM dah terlalu besar, dah hampiri 200,000 dengan kaki tangan lebih daripada 20,000. Itu adalah satu entiti yang perlu dikawal dengan lebih baik, dengan lebih diuruskan dengan lebih cermat, dengan lebih cara yang lebih supaya kualiti tidak terjejas. Profesor Tan Sri Sahul Hamid sedang dalam siri jelajah ke semua kampus cawangan UiTM di seluruh negara bagi menjelaskan status autonomi itu kepada kaki tangannya. Menurutnya, dengan adanya status itu kelak, UiTM akan lebih mementingkan kualiti graduan dan tenaga pengajarnya dengan memperketatkan proses pengambilan pensyarah. Minat golongan muda menyertai askar wataniah harus disokong, terutama dalam kalangan kaum Cina dan India. Walaupun penyertaan golongan muda daripada kedua-dua kaum ini semakin meningkat, namun peratusnya masih kecil. Bagi menggalakkan golongan tersebut menyertai askar wataniah, Timbalan Komando Regimen 504 Askar Wataniah Perlis, Lieutenant Colonel Azhar Ahmad berkata, sesi penerangan mengenai syarat penyertaan khusus untuk mereka akan diperbanyak. Mereka juga akan diperjelas mengenai peranan anggota dalam Askar Wataniah dan faedah menyertainya, seperti pembentukan jati diri, berbakti kepada masyarakat dan semangat cintakan negara. Pihak saya dan juga anggota-anggota saya sekarang dalam proses dan usaha untuk melipat gandakan promosi, melakukan promosi di setiap daerah. Okey, di mana tiap-tiap daerah di negeri Perlis ini dah dibagikan kepada batalion di dalam Regimen 504 di negeri Perlis. Jadi batalion inilah yang akan mempromosikan dan menarik minat kaum-kaum Cina dan India bagi mengikuti anggota sukarela. Setakat ini terdapat 1,434 pegawai dan anggota askar wataniah di negeri ini dan tambahan 375 anggota dan pegawai tahun ini. Sekian paparan berita dari Perlis.